Sokongan lebih 2/3 ahli Dewan Rakyat luluskan pindaan perlembagaan berkaitan kewarganegaraan. Hamzah pertahan Saifuddin Nasution beri kelulusan permohonan kewarganegaraan dalam jumlah besar. Nancy Shukri tegaskan, ibu bapa perlu kemuka bukti pertalian darah untuk tuntut anak-anak GISP. Zaid Ibrahim dakwa tindakan tidak tegas terhadap 2 kes serangan boleh cemarkan institusi diraja. Kerajaan digesa beri kuasa penuh kepada negeri Borneo untuk laksana projek air. Dan Mahkamah Tinggi diberitahu Riza Aziz guna duit 1MDB beli hartanah dan belanja perjudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Dengan sokongan melebihi 2/3 ahli, Dewan Rakyat meluluskan pindaan perlembagaan berkaitan kewarganegaraan sekaligus menjadikan Wakil Rakyat senada mengatakan ia bahawa adalah hari bersejarah buat negara. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 yang kini perlu melepasi Dewan Negara berhasrat memperuntukkan hak yang sama bagi kanak-kanak yang lahir di luar negara kepada ibu warga negara Malaysia untuk memperoleh kewarganegaraan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said menyifatkan detik itu suatu kejayaan buat semua ibu warga negara Malaysia. Katanya di laman X, beliau mengucapkan terima kasih kepada semua ahli parlimen selepas RUU itu disokong oleh 206 ahli Dewan Rakyat melebihi sokongan 148 ahli yang diperlukan untuk meminda perlembagaan. Sementara itu, ahli Parlimen Jelutong RSN Raya dalam satu kenyataan di laman Facebook berkata, beliau menyifatkan pindaan itu sebagai satu langkah ke depan ke arah yang betul. Wakil Rakyat Bayan Baru Zim Zizin memperakui ramai pihak memainkan peranan penting dalam pindaan itu iaitu Majlis Raja-Raja, Kerajaan Sabah dan Sarawak serta parti-parti politik dan NGO. Dalam perkembangan sama, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mempertahankan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berhubung isu kewarganegaraan. Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut meluahkan keyakinan kelulusan yang dibuat KDN telah melalui proses yang sepatutnya. Ketika berbahas di Dewan Rakyat, beliau beranggapan Menteri telah melakukannya berdasarkan merit yang ada. Hamzah mengulas pertanyaan ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rasul Wahid yang bangkit mencelah meminta Hamzah menjelaskan jika beliau setuju permohonan kewarganegaraan dibuat dengan mudah dan murah. Terdahulu, Rasul bangkit bertanyakan pandangan Hamzah sekiranya tindakan Menteri meluluskan kerakyatan kepada lebih 30,000 permohonan menampakkan seolah-olah kerakyatan Malaysia begitu mudah dan murah. Bagaimanapun, Hamzah yang juga bekas Menteri Dalam Negeri menjelaskan Malaysia negara berdaulat dan tidak akan memberikan kerakyatan dengan mudah. Ibu bapa kepada kanak-kanak yang sedang dalam perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM susulan OP Global perlu mengemukakan bukti pertalian darah bagi menuntut anak-anak mereka. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia kerana pihaknya mempunyai sebab untuk meragui kesahihan pertalian darah dalam beberapa tuntutan yang dibuat. Nancy berkata sebarang permohonan untuk memulangkan kanak-kanak terlibat kepada pangkuan keluarga juga tertakluk kepada pemeriksaan kesihatan bagi memastikan tiada unsur jenayah seksual atau kecederaan fizikal serta kelulusan mahkamah. Tambah Nancy, setakat ini pihaknya menerima kira-kira 200 permohonan daripada ibu bapa untuk mendapatkan semula anak-anak mereka yang kini ditempatkan di beberapa tempat selamat.
Sementara itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan seramai 560 kanak-kanak iaitu 283 lelaki dan 277 perempuan sedang ditempatkan di tempat-tempat selamat. Menurut KPWKM, JKM mendapat perintah jagaan sementara oleh Mahkamah bagi tempoh 2 bulan mengikut Seksyen 25/2/A Akta Kanak-Kanak 2001. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata, tindakan yang tidak tegas terhadap 2 kes serangan yang berlaku boleh mencemarkan institusi diraja. Ia merujuk kepada seorang pekerja pembinaan jalan yang ditikam dan ditembak di Kuantan serta kes pemandu e-hailing OKU yang ditampar di muka. Bekas Menteri Undang-Undang itu berkata, pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah telah meminta tindakan diambil terhadap pesalah. Menerusi laporan Malaysia Kini, beliau berkata pihak berkuasa nampaknya berlengah-lengah sehingga mencemarkan nama baik institusi diraja. Katanya, tidak menghormati institusi diraja adalah salah satu daripada kesalahan 3R, iaitu kaum, agama dan raja. Beliau mengulas laporan sebuah portal di mana mangsa kejadian di Kuantan, Awang alias meluahkan rasa kesal kerana tiada tindakan diambil terhadap mereka yang menyerangnya pada 6 Jun lalu. Mengulas lanjut, Zaid berkata kelewatan mendakwa pelaku yang didakwa boleh menimbulkan tanggapan titah Tengku Hassanal dan Tunku Ismail hanyalah sekadar retorik. Kerajaan digesa untuk memberikan kuasa penuh kepada Sarawak untuk melaksanakan projek air bagi mengelakkan kelewatan dalam menyediakan prasarana tersebut. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Julaihi Narawi dalam satu laporan portal berkata, Putrajaya tahu Sarawak mampu melaksanakan projek-projek itu sendiri. Julai lalu, laporan Ketua Audit Negara LKAN 2024 mendedahkan bahawa 36 projek air di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak tertangguh sehingga 7 tahun walaupun telah mendapat kelulusan antara 2016 dan 2018. Katanya, 12 projek di Sarawak bernilai 888.32 juta bertujuan membekalkan air bersih kepada penduduk luar bandar tetapi telah tertangguh antara 5 hingga 7 tahun. Julaihi juga berharap Kerajaan Persekutuan akan memperuntukkan lebih banyak dana untuk menambah baik prasarana air dan elektrik Sarawak di bawah Belanjawan 2025. Katanya, bekalan air bersih di kawasan luar bandar Sarawak kini pada tahap 70% dan lebih banyak loji rawatan air perlu dibina di seluruh negeri dan sistem saliran diperluas. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa wang 248 juta US dollar telah digunakan untuk kepentingan peribadi Riza Shahriz Abdul Aziz iaitu anak tiri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak bagi membayar pembelian beberapa hartanah dan perbelanjaan berjudi. Menerusi kenyataan pembukaan 1MDB yang diperoleh media, syarikat itu dan 3 lagi mendakwa wang tersebut juga telah digunakan oleh Riza Shahriz serta sekutunya untuk membeli memorabilia filem serta membiayai filem keluaran Red Granite Pictures. Pada 7 Mei 2021, 1MDB dan 3 anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited dan 1MDB Energy Langat Limited telah memfailkan saman terhadap Riza Shahriz serta 2 syarikatnya atas dakwaan menerima dana yang disalahguna untuk kepentingan pribadi termasuk membiayai penerbitan filem serta membeli pelbagai hartanah. 1MDB selaku plaintiff juga mendakwa kesemua defendant menerima dana itu yang diketahui telah diseleweng daripada syarikat tersebut dan secara tidak langsung membantu pelanggaran kewajipan fidusiari atau amanah oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo. Syarikat itu mendakwa Riza Shahriz adalah seorang yang tidak jujur dan beliau mempunyai pengetahuan bahawa urus niaga membabitkan penerimaan pelbagai pindahan wang dalam tempoh yang material iaitu antara 2010 dan 2012 adalah urus niaga yang tidak jujur.
Kes itu didengar di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Raja Ahmad Mohsanuddin Shah Raja Mohsan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.